Dan seterusnya dalam adat perkahwinan ini ialah acara perkahwinan itu sendiri. Ini adalah hari di mana kemeriahan hubungan antara kedua keluarga itu akan jelas kelihatan. Ya. Pada majlis ini biasanya di rumah pengantin perempuan akan dimulai dengan majlis khatam Al-Quran. Ya, ini dilaksanakan oleh pengantin perempuan itu sendiri atau wakil-wakilnya. Kemudian sementara menunggu pengantin lelaki sampai bersama rombongan di rumah pengantin perempuan, ada acara masak-memasak, hidang-menghidang dan biasanya juga diiringi oleh bunyi-bunyian, ya, muzik tradisional ataupun juga muzik-muzik moden yang kontemporari sifatnya. Kemudian setelah tiba rombongan pengantin lelaki, maka majlis akad nikah akan dilaksanakan. Perkembangan terkini ada juga majlis akad nikah ini yang dilaksanakan di luar majlis perkahwinan itu sendiri sebelum majlis perkahwinan itu berlangsung. Dan ada juga amalan akad nikah ini dilaksanakan di masjid misalnya. Kemudian setelah selesai akad nikah, maka perarakan pengantin bersama barang-barang hantaran pun akan dibuat. Ya. Ini perarakan ini biasanya mengambil jarak sekitar 50 ke 100 meter dari rumah pengantin perempuan dan biasanya didahului oleh sirih junjung. Ini juga satu adat ataupun satu tanda yang dibawa bersama dengan rombongan pengantin lelaki. Kemudian di barisan hadapan sekali ialah sirih junjung itu, di belakangnya ialah pengantin itu sendiri dan di belakang rombongan pengantin ini barulah kumpulan kompang selalunya. Kerana rombongan ini atau perarakan ini akan dimeriahkan dengan paluan kompang. Kemudian bila sampai ke halaman rumah pengantin perempuan, ada juga acara misalnya menaburkan beras kunyit. Walaupun ini ada setengah pendapat mengatakan satu pembaziran yang dilarang oleh agama Islam, tapi masih ada juga amalan-amalan itu dilaksanakan dalam kalangan masyarakat Melayu. Kemudian sebelum pengantin ini, kedua pasang pengantin ini disandingkan, ya, ada acara silat misalnya. Juga ada kalangan masyarakat masih lagi menampilkan acara ataupun persembahan tarian misalnya. Ya, dan elemen-elemen Islamiknya dimasukkan dengan acara selawat misalnya, ya, selawat Nabi. Dan di setengah-setengah kelompok ataupun setengah-setengah tempat ada juga yang mengamalkan meledakkan bahan-bahan letupan, termasuklah mercun atau menembak ke udara dengan senapang dan sebagainya. Ini untuk tanda ataupun sebagai tanda menyambut untuk menambah meriahkan lagi majlis itu pada saat itu. Kemudian pengantin lelaki dan perempuan ini akan diarak ke pelamin dan mereka akan disandingkan di situ. Ya, pelamin ini biasanya dibuat dengan hiasan-hiasan yang tertentu dan setelah pengantin itu didudukkan di atas pelamin itu, maka dilaksanakan pula acara merenjis. Ya. Dan akhir sekali setelah selesai, barulah semua hadirin dan hadirat itu dipersilakan ataupun dijemput untuk menikmati jamuan makan. Jadi jamuan makan ini juga dilaksanakan dalam keadaan pengantin lelaki dan perempuan didudukkan bersama keluarga terdekat pada satu meja yang khas ataupun satu tempat yang khas untuk mereka sahaja. Dan menunya juga selalunya berbeza dengan apa yang dimakan oleh khalayak ataupun jemputan yang datang. Begitu. Kemudian setelah selesai majlis perkahwinan, biasalah ya, setelah beberapa bulan maka pengantin ini pun mulalah pengantin perempuan biasanya akan mula mengandung, ya. Dan ada juga cara yang berkaitan dengan adat kelahiran ini dilaksanakan dalam masyarakat Melayu. Ada tata caranya, ada perbuatan-perbuatan ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan persiapan bagi menyambut kelahiran. Ini masih lagi diamalkan sebenarnya. Ada lagi yang mengamalkan dan ini dipanggil kalau semasa awal proses mengandung itu akan ada acara menempah bidan. Ya. Jadi menempah bidan ini pihak perempuan ataupun pihak keluarga perempuan ini akan memilih bidan yang akan menguruskan kelahiran bayi dan juga rawatan susulan selepas bersalin. Jadi
Acara seterusnya ialah acara melenggang perut. Ini juga dilakukan semasa dalam proses mengandung itu dan biasanya ketika usia kandungan itu sekitar 7 bulan gitu ya. Dan ini adalah satu proses tradisional untuk menentukan bayi berada dalam kedudukan yang betul. Dan juga ada sesetengah pengamal ataupun dalam kalangan masyarakat kita ni yang dapat meneka ataupun menentukan jantina bayi sewaktu acara melenggang perut ini dilaksanakan. Dan selanjutnya dalam tempoh menanti hari bersalin itu banyak pantang larang yang mesti dipatuhi oleh ibu, oleh bapa untuk mengelakkan kecacatan kepada bayi. Ini termasuklah misalnya tidak boleh membunuh haiwan sewenang-wenang, tidak boleh melakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang boleh nanti dikaitkan dengan keadaan bayi yang akan dilahirkan. Dan semasa bersalin, ada juga beberapa atur cara yang dilaksanakan ketika itu. Misalnya bayi akan disambut oleh bidan. Ya, setelah disambut, bayi itu akan dibersihkan dan diserahkan kepada bapanya untuk diazankan. Ada amalan masyarakat misalnya jika anak lelaki maka diazankan. Manakala jika anak perempuan atau bayi itu perempuan maka dia akan diikomatkan saja. Ya. Kemudian ada juga amalan dalam kalangan masyarakat Melayu ni, bayi yang baru lahir itu disuapkan dengan tamar ataupun kurma sedikitlah ya. Dan ada juga yang menyuapkannya dengan air zam-zam. Kononnya sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya uri itu akan dibersihkan dan ditanam biasanya di kalangan dalam perkarangan rumah ataupun juga di masjid. Ada di tengah tempat yang mereka menanamkannya di masjid. Ya. Okey, selepas bersalin, ibu ni tadi yang melahirkan anak itu akan dirawat oleh bidan yang telah pun dilantik tadi ataupun yang telah dipilihkan, ditentukan tadi. Ya. Antara rawatannya termasuklah perut ibu akan dibalut dengan bengkung, sejenis kain yang diikatkan keliling perut ibu ni tadi untuk menegangkan semula kulit-kulit yang kendur. Ibu ni juga harus menempuh tempoh ataupun melalui tempoh berpantang selama sekurang-kurangnya 40 hari. Dalam tempoh 40 hari ini, antara larangan-larangannya ialah tidak boleh makan makanan yang tinggi kandungan protein seperti daging dan telur ayam dan sebagainya. Si ibu juga tidak boleh keluar rumah. Dan tubuh ibu ini, seluruh tubuhnya akan diparam dengan bedak yang diperbuat daripada tepung ubi. Acara seterusnya dalam melaksanakan adat kelahiran ini ialah setelah beberapa hari dilahirkan, bayi itu akan diberikan nama. Dan biasanya mengikut syariat Islam, bayi ini akan dikhatankan, sama ada bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Ya. Dan pada majlis inilah juga dilaksanakan acara akikah. Akikah ini ialah acara menyembelih lembu ataupun kambing untuk disedekahkan ataupun untuk dijadikan sebagai amalan untuk masyarakat yang ada di sekitar itu pada ketika itu. Kemudian kenduri akikah ini juga biasanya dilaksanakan dipimpin oleh imam dan diisi dengan acara-acara termasuklah bacaan berzanji, selawat Nabi dan juga acara mencukur rambut bayi tersebut. Baik, itu tadi adalah acara yang berkaitan dengan adat kelahiran. Satu lagi adat yang masih lagi diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu ialah berkaitan dengan kematian. Ya, ini disebut sebagai adat kematian. Jadi ada beberapa acara atau beberapa peraturan yang mesti dilaksanakan dalam kalangan masyarakat apabila diketahui ada seseorang telah meninggal dunia. Pertama sekali misalnya ialah dengan membuat pengumuman secara lisan. Dan biasanya pengumuman ini sama ada disampaikan melalui mikrofon pembesar suara di masjid-masjid atau juga disampaikan dari jiran ke jiran dan sebagainya. Ada juga setengah kampung yang masih mengamalkan pengumuman kematian ini dengan cara memukul beduk. Ya, ada pukulan-pukulan yang tertentu yang akan difahami ataupun apabila didengar oleh masyarakat, mereka akan tahu bahawa ada kematian berlaku. Dan
Sementara menunggu jenazah ini diuruskan, anggota keluarga biasanya juga jiran-jiran juga akan membacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama sekali surah Yasin atau juga surah-surah yang lain. Dan apabila setelah selesai atau sedia, maka jenazah ini akan dimandikan, dikapankan dan akan disemayangkan mengikut syariat Islam. Dan selanjutnya ahli keluarga terdekat akan diminta ataupun akan mengusung jenazah ini ke perkuburan. Biasanya sama ada anak-anak, kalau isteri yang meninggal mungkin suami yang mengusung jenazah itu menggunakan keranda, atau juga jiran-jiran terdekat yang boleh membantu dalam mengusung jenazah ini ke tanah perkuburan. Kemudian setelah jenazah ini dikebumikan, imam biasanya akan akan duduk ya di tepi kubur, kemudian diapit oleh anggota keluarga terdekat. Dan ketika ini acara membaca talqin akan dilaksanakan oleh imam. Ini acara yang mengandungi ayat-ayat Quran dan beberapa pesanan akan dibacakan juga oleh imam ini untuk didengar oleh anggota keluarga yang hadir dan juga anggota masyarakat yang hadir. Kemudian cara membaca talqin ini akan diikuti dengan acara tahlil dan doa, dan apabila selesai, anggota keluarga terdekat ini akan menyiram kubur dengan air biasanya bercampur dengan bunga mawar dan juga bunga-bungaan yang lain. Setelah selesai majlis pengkebumian tadi, kenduri tahlil akan dilaksanakan, dan ini bergantung kepada kemampuan waris si mati itu sendiri. Ada yang melaksanakan pada malam itu juga, ada juga yang melaksanakan setelah 3 hari, setelah 7 hari, setelah 40 hari, atau sampai kadang-kadang sampai yang 100 hari juga. Ya, ini adalah satu kepercayaan yang diwarisi turun-temurun, dengan mengatakan bahawa 3 hari itu apa yang sedang berlaku pada mayat, 7 hari apa yang telah berlaku pada jenazah, 40 hari dan juga 100 hari dan sebagainya. Kenduri tahlil ini biasanya juga dipimpin oleh imam dan juga mengandungi bacaan ayat-ayat Quran, doa, dan diakhiri dengan jamuan makan. Dan biasanya juga masih lagi diamalkan dalam setengah kelompok masyarakat Melayu, iaitu acara menurunkan batu. Ya, acara turun batu ini yang diturunkan itu ialah batu yang disebut sebagai batu nisan. Ya, acara turun batu ini dibuat dengan menanam batu nisan kekal di atas kubur pada bahagian kepala dan bahagian kaki si mati. Semasa perkebumian itu dilaksanakan sebelum ini, ya, yang diletakkan sebagai tanda kubur itu ialah batu nisan yang biasanya dari kayu, ya, dibuat daripada kayu, mungkin dibalut sedikit dengan kain untuk menjadi tanda kepada kubur bagi si mati. Ya. Dan begitulah selingkar adat istiadat ataupun adat budaya dalam kalangan masyarakat Melayu. Walaupun telah merentasi zaman demi zaman, ya, telah pun melalui atau menempuh era-era animisme, era pra-Islam dan era Islamnya, tapi sebahagian daripada acara-acara yang berkaitan dengan adat istiadat ini masih terus diamalkan dengan pengubahsuaian di mana-mana, disesuaikan dengan syariat Islam yang sekarang menjadi anutan umum dalam kalangan masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih.